Tafsir fi Zilalil Quran karya Syahid Said Qutb diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Pentafsiran ayat-ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني
فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Orang-orang yang bodoh dari kalangan orang ramai akan berkata, apa sebab yang memalingkan mereka, kaum muslimin, dari kiblat yang telah dihadapi mereka selama ini? Katakanlah, Allah itu memiliki timur dan barat. Dia memberi hidayat pada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ayat 142. Demikianlah pula kami telah jadikan kamu satu umat yang adil supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia dan supaya Rasulullah menjadi saksi terhadap kamu, dan kami tidak jadikan kiblat yang kau hadapi sekarang ini melainkan supaya kami dapat mengetahui dengan realiti siapakah yang sebenar mengikut Rasulullah dan siapa pula yang berbalik ke belakang kembali kepada kekufuran. Dan sesungguhnya peralihan kiblat itu adalah salah satu perkara yang amat berat, melainkan kepada orang-orang yang telah dihidayahkan Allah, dan Allah tidak sekali-kali mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap manusia. Ayat 143. Sesungguhnya kami melihat engkau kerap kali menengadah mukamu ke langit, dan sesungguhnya kami berkenan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Oleh itu, hadapilah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka halakanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang dikurniakan kitab itu memang mengetahui bahawa berkiblat ke Masjidil Haram adalah suatu perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala perbuatan yang dilakukan mereka. Ayat 144. Dan andainya engkau telah membawa segala ayat yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah kepada orang-orang yang dikurniakan kitab itu, nescaya mereka tidak akan mengikut kiblatmu, dan engkau tidak sekali-kali akan mengikut kiblat mereka. Malah sebahagian mereka tidak mahu mengikut kiblat sebahagian yang lain. Dan andainya engkau menurut kehendak nafsu mereka setelah datangnya wahyu kepadamu, maka sesungguhnya engkau tergolong di dalam golongan orang-orang yang zalim. Ayat 145. Orang-orang yang telah kami kurniakan kitab kepada mereka memang mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan hakikat yang sebenar, sedangkan mereka mengetahui. Ayat 146. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Oleh itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Ayat 147. Setiap umat itu ada kiblat yang dihadapinya. Oleh itu, berlumba-lumbalah membuat kebajikan di mana sahaja kamu berada. Allah akan kumpulkan seluruh kamu pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Ayat 148. Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka halakanlah ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya kiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhanmu, dan Allah tidak sekali-kali lalai dan segala perbuatan yang dilakukan kamu. 149.
Dan dari mana sahaja engkau keluar, maka halakanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka halakanlah mukamu ke arahnya, agar tidak ada lagi sebarang hujah yang dapat digunakan orang terhadapmu, kecuali orang-orang yang melampaui dari mereka. Oleh itu, janganlah takut kepada mereka, malah hendaklah kamu takut kepadaku, dan agar aku menyempurnakan nikmat kepada kamu, dan agar kamu mendapat hidayah. Ayat 150. Sebagaimana kami telah utuskan di kalangan kamu seorang rasul dari golongan kamu yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu, membersihkan jiwa kamu, dan mengajar kepadamu kitab Al-Quran dan Al-Hikmah, dan mengajar kepada kamu perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ayat 151. Oleh itu, ingatilah kepadaku, nescaya aku ingatkan kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur terhadapku. Ayat 152. Latar belakang dan pokok pembicaraan. Pembicaraan di dalam pelajaran ini hampir-hampir tertumpu sepenuhnya kepada peristiwa-peristiwa peralihan kiblat dan suasana-suasana yang melingkunginya, dan komplot yang dilakukan oleh kaum Yahudi dalam barisan kaum muslimin mengenai peralihan kiblat itu, dan desas-desus yang digembar-gemburkan oleh mereka di sekitarnya, di samping merawati kesan-kesan desas-desus itu di dalam jiwa setengah-setengah orang Islam dan dalam barisan kaum muslimin umumnya. Di sana tidak terdapat satu riwayat yang kati mengenai peristiwa ini, sebagaimana tidak terdapat satu ayat yang menerangkan sejarah peralihan itu dengan terperinci. Ayat-ayat khusus mengenainya di sini ialah ayat-ayat yang menerangkan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Kaabah. Ini berlaku di Madinah selepas 16 atau 17 bulan berhijrah ke sana. Dari kumpulan riwayat-riwayat yang berhubung dengan peristiwa ini, dapatlah diambil kesimpulan secara umum, iaitu kaum muslimin yang berada di Makkah adalah menghadap ke arah Kaabah sejak difardukan solat. Mengenai hal ini, tidak ada satu nas pun yang menerangkannya di dalam Al-Quran. Kemudian selepas hijrah, mereka menghadap Baitul Maqdis dengan perintah ilahi kepada Rasulullah SAW, dan perintah ini kuat dipercayai, bukanlah perintah menerusi Al-Quran. Kemudian datang perintah Al-Quran yang akhir memasukkan perintah tadi ini, iaitu ayat 144 Al-Baqarah. Oleh itu, hadapilah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka halakanlah mukamu itu ke arahnya. Walau bagaimanapun persoalan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, iaitu kiblat ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasara, telah menjadi punca yang membuat kaum Yahudi menggunakannya sebagai alasan untuk menolak kemasukan mereka ke dalam agama Islam. Mereka telah menyebarkan dakwah mereka di Madinah bahawa amalan Muhammad dan para penghuninya, para pengikutnya menghadap ke arah kiblat mereka di dalam solat itu menunjukkan bahawa agama mereka adalah agama yang benar, dan kiblat mereka adalah kiblat yang sebenar, dan mereka lah yang asal. Oleh itu, lebih baik kepada Muhammad dan para pengikutnya kembali kepada agama mereka sahaja, bukannya menyeru mereka masuk ke dalam agama Islam. Dalam waktu yang sama itu, persoalan ini menjadi satu persoalan yang sulit
kepada kaum muslimin Arab yang telah terbiasa di zaman jahiliah memuliakan Baitullah dan menjadikannya sebagai kiblat mereka, dan persoalan ini bertambah sulit lagi setelah mereka mendengar kaum Yahudi berbangga-bangga dengan kiblat Baitul Maqdis dan menggunakannya sebagai hujah ke atas mereka. Rasulullah SAW seringkali menengadah mukanya ke langit bertawajuh kepada Allah tanpa sepatah kata kerana menjaga adab sopannya terhadap Allah dan menunggu arahannya yang menyukakannya. Kemudian turunlah ayat Al-Quran yang memperkenankan hasrat yang berkecamuk dalam dada Rasulullah SAW. Sesungguhnya kami melihat engkau kerap kali menengadah mukamu ke langit. Sesungguhnya kami berkenan memalingkanmu ke arah kiblat yang disukaimu. Oleh itu, hadapilah mukamu ke arah Masjidil Haram dan mana sahaja kamu berada, maka halakanlah muka kamu ke arahnya. Ayat 144. Menurut riwayat-riwayat, peristiwa ini berlaku di dalam bulan yang ke-16 atau yang ke-17 Hijrah. Setengah-setengah kaum muslimin sedang berada di pertengahan solat apabila mereka mendengar perintah perubahan kiblat itu. Lalu mereka berpusing menghalakan muka mereka ke arah Masjidil Haram di tengah-tengah solat mereka dan menyempurnakan solat itu dengan menghala ke kiblat yang baru. Ketika inilah kaum Yahudi meniup serunai dakwah mereka. Mereka merasa begitu terkilan kerana Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin telah beralih dari kiblat mereka. Oleh itu, mereka telah kehilangan satu hujah yang kukuh yang selama ini menjadi landasan berpijak mereka dalam menunjukkan angkuhan dan kesombongan mereka dan dalam usaha mereka menimbulkan keraguan di kalangan kaum muslimin terhadap nilai agama mereka. Lalu mereka menaburkan di dalam barisan kaum muslimin dan di hati mereka benih-benih keraguan dan kegelisahan terhadap pucuk pimpinan mereka dan terhadap asas agama mereka. Mereka berkata kepada kaum muslimin, jika menghala ke kiblat Baitul Maqdis itu tidak sah, maka solat kamu di sepanjang masa ini tentulah sia-sia sahaja. Dan jika penghalaan ke kiblat Baitul Maqdis itu benar, maka penghalaan yang baru ke Masjidil Haram itu adalah tidak benar, dan ia akan menghilangkan pahala segala solat kamu yang menghadapkan ke arahnya. Walau bagaimanapun, kata mereka, pemansuhan dan perubahan perintah-perintah atau ayat-ayat itu tidak sekali-kali terbit dari Allah. Inilah bukti bahawa Muhammad tidak menerima wahyu dari Allah. Dan jelaslah kepada kita betapa besarnya kesan kempen kaum Yahudi ini di dalam hati setengah-setengah orang Islam dan di dalam barisan kaum muslimin. Ini dapat difaham dari kajian ayat-ayat Al-Quran yang diturun mengenai maudhu ini, mulai dari firman-Nya. Apa sahaja ayat yang kami mansuhkan atau kami tinggalkan, kami gantikan dengan ayat yang lebih baik darinya atau setanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu? Ayat 106 surah Al-Baqarah. Yang mana pembicaraan maudhu ini telah memenuhi dua pelajaran di dalam juzuk yang pertama. Juga dapat difaham dari kajian pelajaran ini dalam juzuk yang kedua. Ini di samping penegasan, penjelasan dan amaran-amaran yang kita akan pelajari
dengan terperinci selepas ini ketika ditafsirkan nas-nas Al-Quran nanti. Sekarang kami ingin kemukakan sepatah kata tentang hikmah perubahan kiblat dan tentang mengapa kaum muslimin dikurniakan kiblat khas untuk mereka hadapi dalam solat mereka. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang amat besar dalam sejarah pertumbuhan jamaah muslimin dan ia mempunyai kesan yang besar di dalam kehidupan mereka. Perubahan kiblat yang pertama dari Kaabah kepada Masjidil Aqsa itu ialah kerana sesuatu hikmah pendidikan yang ditunjukkan oleh sepotong ayat dalam pelajaran ini, iaitu, dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau hadapi sekarang ini melainkan supaya kami dapat mengetahui dalam realiti siapakah yang sebenar mengikut Rasulullah dan siapa pula yang berbalik ke belakang kembali kepada kekufuran. Ayat 143. Orang-orang Arab sentiasa memuliakan Baitullah di zaman jahiliyah dan mereka mengirakannya sebagai lambang kemuliaan bangsa mereka, tetapi oleh sebab Islam mahu membersihkan hati mereka supaya bulat kepada Allah semata-mata dan tidak bersangkut paut dengan sesuatu yang lain darinya, dan supaya bersih dari segala rasa kemegahan perkauman dan semangat fanatik bangsa, iaitu rasa kemegahan dan kesetiaan yang lain dari kemegahan dan kesetiaan kepada agama Allah yang berhubung secara langsung dengan Allah, dan bersih dari segala hubungan sejarah atau hubungan kebangsaan atau kenegerian. Maka Islam secara tegas mencabut mereka dari berkiblat pada Baitullah dan memilih kiblat ke arah Masjidil Aqsa dalam suatu tempoh yang tertentu untuk membersihkan jiwa mereka dari keledak jahiliyah dan segala sesuatu yang ada hubungan dengan jahiliyah, dan supaya dapat dilihat dengan jelas siapakah yang mengikut Rasulullah SAW dengan ikutan yang bersih dari segala tujuan yang lain, iaitu ikutan yang penuh taat, patuh, yakin, reda dan menyerah diri, dan siapa yang kembali semula kepada kekufuran kerana dikongkong oleh semangat kebangsaan, kebanggaan jahiliyah yang ada kaitan dengan bangsa, kaum, negeri dan sejarah, atau semangat kebanggaan jahiliyah dari apa bentuk sekalipun yang tersemat di celah-celah lipatan perasaan dan hati nurani mereka, sama ada dari jauh atau dari dekat. Sehingga apabila kaum muslimin menunjukkan kepatuhan yang bulat dan menghadap ke arah kiblat yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam waktu yang sama kaum Yahudi menggunakan kedudukan ini sebagai hujah bagi mereka, maka keluarlah perintah ilahi yang maha mulia supaya berkiblat ke arah Masjidil Haram. Tetapi dalam hubungan ini Allah mengikatkan hati kaum muslimin dengan suatu hakikat yang lain, iaitu dengan hakikat Islam yang mahukan rumah Kaabah yang dibinakan oleh Ibrahim dan Ismail itu bersih untuk Allah semata-mata dan menjadi warisan umat muslim yang dilahirkan Allah, sebagai memperkenankan doa Ibrahim yang telah memohon kepadanya supaya membangkitkannya di kalangan anak cucunya seorang rasul dari golongan mereka membawa agama Islam yang dipegang oleh beliau dan anak cucunya, sebagaimana telah dibicarakan di dalam pelajaran yang telah lalu pada ayat 124. Dan kenangilah ketika Allah menguji Ibrahim melaksanakan perintah-perintahnya lalu disempurnakannya, di dalam juzuk yang lepas. Perbicaraan tentang Masjidil Haram, iaitu tentang pembinaan dan pengimarahannya,
dan segala apa yang ada hubungan dengan keduanya, juga perdebatan dengan kaum musyrikin di sekitar Nabi Ibrahim alaihissalam, zuriatnya, agamanya dan kiblatnya, perjanjiannya dan wasiatnya yang telah dibicarakan terdahulu dalam surah ini merupakan sebaik-baik pendahuluan bagi pembicaraan mengenai peralihan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram selepas tempoh ini. Oleh itu, peralihan kiblat kaum muslimin kepada Masjidil Haram yang telah dibina oleh Ibrahim dan Ismail, di mana mereka telah berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang itu, kelihatan di dalam ayat ini sebagai satu peralihan yang tabi'i dan logik. Kerana kaum muslimin mewarisi agama Ibrahim yang telah berjanji dengan Allah. Ia merupakan peralihan fizikal yang sesuai dengan peralihan semangat yang diciptakan oleh sejarah Kaabah itu. Allah telah memerintah Ibrahim supaya menjadikan dirinya dari golongan muslimin, dan Ibrahim pula telah mewasiatkan agama Islam itu kepada anak cucunya yang datang kemudian, sama seperti wasiat yang telah dilakukan oleh Yakub, Israel, iaitu dan Ibrahim alaihissalam tahu dan sedar bahawa warisan janji Allah dan limpah kurnianya itu tidak berlaku pada anak cucunya yang zalim. Allah telah memerintah Ibrahim dan Ismail supaya membina tapak-tapak asas Baitullah. Oleh itu, Baitullah merupakan warisan mereka berdua, dan warisan bagi orang-orang yang mewarisi janji Allah yang telah dijanjikan Allah pada mereka berdua. Umat musliminlah yang menjadi pewaris janji Allah dengan Ibrahim dan Ismail, juga pewaris limpah kurnia Allah kepada keduanya. Oleh itu, amatlah tabi'i dan logik bagi Baitullah itu diwarisi oleh umat Islam di Makkah dan dijadikannya sebagai kiblat mereka. Pengkhususan dan kelainan merupakan dua ciri yang perlu kepada kaum muslimin, iaitu pengkhususan dan kelainan dalam pemikiran dan kepercayaan, dan pengkhususan dan kelainan dalam kiblat dan ibadah. Kedua-duanya pastilah mempunyai ciri-ciri yang khusus yang berlainan dari kaum-kaum yang lain. Kadang-kadang pengkhususan itu amat jelas di dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan pemikiran dan kepercayaan. Tetapi kadang-kadang pengkhususan itu tidak sejelas ini di dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan kiblat dan syiar-syiar ibadah. Di sinilah Al-Quran menarik perhatian pada nilai bentuk-bentuk ibadah. Bentuk-bentuk ibadat lahir dan hubungan-hubungannya dengan akidah dan kefahaman. Orang yang melihat kepada bentuk-bentuk ibadat ini secara terpisah dari hubungan-hubungannya dan terpisah dari tabiat jiwa dan pengaruhnya, mungkin berpendapat bahawa sikap berpegang kukuh pada bentuk-bentuk lahir ibadat-ibadat itu merupakan semacam satu sikap fanatik yang sempit, atau semacam satu upacara beribadat dengan bentuk-bentuk yang lahir sahaja. Tetapi jika dilihat dengan pemandangan yang lebih luas dan difaham dengan pemahaman yang lebih mendalam, tentulah akan mendedahkan satu hakikat yang lain yang mempunyai alasan yang cukup. Jiwa manusia mempunyai kecenderungan yang semula jadi menggunakan bentuk-bentuk yang lahir untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang tersembunyi dalam hatinya. Kecenderungan ini adalah terjadi dari susunan kejadian manusia itu sendiri yang diciptakan dengan jasad yang lahir dan ruh yang gaib. Perasaan-perasaan yang tersembunyi dalam hatinya itu tidak tenang
dan tenteram sehingga ia dijelmakan dalam bentuk yang lahir yang dapat ditanggap oleh panca inderanya. Dengan bentuk inilah ia dapat mengungkapkan perasaan itu di dalam alam kenyataan sebagaimana ia mengungkapkannya di dalam jiwanya. Ketika itu barulah dia merasa tenang dan lega kerana dia dapat meluahkan semua perasaannya dan dapat menyelaraskan di antara lahirnya dengan batinnya, dan kerana dia dapat memenuhi keinginan pada rahsia-rahsia dan alam-alam majhul di samping memenuhi keinginan kepada bentuk-bentuk yang lahir yang berwarna-warni. Di atas landasan keinginan semula jadi inilah Islam menegakkan semua syiar-syiar ibadahnya. Ibadat-ibadat Islam tidak ditunaikan dengan semata-mata niat dan tidak pula dengan semata-mata penghadapan rohani. Tetapi penghadapan itu mengambil satu bentuk yang lahir, iaitu berdiri menghadap kiblat, bertakbir, membaca, rukuk dan sujud dalam ibadat solat, dan berihram di tempat yang tertentu, memakai pakaian tertentu, bergerak, tawaf dan sa'i, bertalbiyah, berkorban dan bercukur di dalam ibadat haji, berniat, menahan diri dari makan minum dan bersetubuh dalam ibadat puasa. Demikianlah seterusnya dalam setiap ibadat itu terdapat harakah-harakah yang tertentu, dan dengan harakah-harakah yang tertentu itulah terjadinya ibadat untuk menyelaraskan di antara diri yang lahir dengan diri yang batin, juga menyelaraskan di antara semua daya tenaganya. Islam memenuhi semua kehendak keinginan semula jadi dengan satu cara yang sesuai dengan kefahamannya yang tersendiri. Allah telah mengetahui bahawa keinginan semula jadi manusia menggunakan rupa bentuk yang lahir untuk melambangkan kuasa-kuasa gaib itulah yang telah memesongkan golongan-golongan penyeleweng-penyeleweng dari jalan yang betul. Di sana terdapat golongan yang melambangkan kuasa teragung dengan lambang-lambang fizikal dalam bentuk batu-batu, pokok-pokok, bintang-bintang, matahari, bulan, binatang, burung dan benda-benda yang lain apabila mereka tidak mendapat satu cara pengungkapan yang zahir yang melambangkan kuasa gaib. Oleh sebab itu, Islam datang memenuhi kehendak-kehendak keinginan semula jadi itu dengan menetapkan bentuk-bentuk harakat yang tertentu bagi syiar-syiar ibadat, serta membersihkan zat ilahiyah dari segala gambaran fizikal dan kedudukan pada sesuatu hala yang tertentu. Misalnya, seseorang itu menghadap kepada kiblat apabila ia bertawajuh di dalam solah kepada Allah dengan keseluruhan dirinya, iaitu dengan hati, panca indera dan anggota-anggotanya. Dan dengan ini terlaksanalah kesatuan dan keselarasan di antara seluruh daya tenaga seseorang ketika bertawajuh kepada Allah yang tidak bertempat walaupun manusia menggunakan kiblat dari suatu tempat yang tertentu untuk menghadapnya. Perbezaan atau kelainan tempat menghadap Allah perlu wujud, di mana setiap Muslim dapat bertawajuh kepadanya dengan solat dan ibadat. Tempat menghadap ini perlu dikhususkan untuk kaum Muslimin supaya mereka berbeza dari golongan yang lain dengan bentuk pemikiran, kefahaman, cara hidup dan tujuan yang tersendiri. Perbezaan ini dapat memenuhi kehendak perasaan mereka yang ingin mempunyai ciri istimewa dan tersendiri di samping mewujudkan perasaan mempunyai ciri istimewa dan tersendiri. Islam melarang meniru orang-orang bukan Islam. Di sini jugalah terletaknya tujuan Islam melarang kaum muslimin meniru dan menyerupai ciri-ciri orang-orang yang bukan Islam. Kerana ciri-ciri itu merupakan pengungkapan yang lahir
dari perasaan-perasaan batin, seperti larangan meniru cara-cara, perasaan dan tingkah laku mereka. Larangan ini bukannya suatu fanatik dan bukannya suatu pegangan kepada bentuk-bentuk yang lahir semata-mata. Malah, ia merupakan satu pandangan yang mendalam yang menembusi di sebalik bentuk-bentuk yang lahir itu. Ia merupakan pandangan kepada tujuan-tujuan dan motif-motif yang tersembunyi di sebalik bentuk-bentuk yang lahir itu. Sedangkan tujuan-tujuan dan motif-motif inilah yang membezakan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Di antara satu akliyah atau mentaliti dengan satu akliyah atau mentaliti yang lain. Di antara satu kefahaman dengan satu kefahaman yang lain. Di antara satu hati nurani dengan satu hati nurani yang lain. Di antara satu akhlak dengan satu akhlak yang lain, dan di antara satu tujuan hidup dengan satu tujuan hidup yang lain. Sabda Rasulullah SAW ketika beliau keluar menemui satu rombongan, lalu mereka bangun berdiri menghormatinya. Janganlah kamu bangun berdiri seperti kebiasaan orang-orang ajam memuliakan satu sama lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Sabda beliau lagi, janganlah kamu terlalu tinggi memuji-mujiku sebagaimana kaum Nasara terlalu tinggi memuji-muji putera Maryam, kerana sesungguhnya aku hanya seorang hamba. Katakanlah hamba Allah, sifatkanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW melarang orang-orang Islam dari meniru atau menyerupai pakaian orang-orang yang bukan Islam, atau meniru gerak-geri dan tingkah laku mereka, atau meniru percakapan dan adab bicara mereka, kerana di sebalik pakaian, gerak-geri, tingkah laku, percakapan dan adab bicara itu tersembunyi perasaan batin yang membezakan sesuatu kefahaman dari kefahaman yang lain, sesuatu sistem hidup dan satu sistem hidup yang lain, dan sesuatu ciri kelompok dari ciri kelompok yang lain. Kemudian beliau juga melarang orang-orang Islam dari menerima ajaran-ajaran dari yang lain dari Allah dan agamanya, kerana umat muslimin adalah lahir untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Beliau melarang orang-orang Islam dari kekalahan batin atau kekalahan semangat di hadapan mana-mana kaum yang lain di bumi ini, kerana kekalahan batin terhadap sesuatu masyarakat yang tertentu itulah yang mendorong hati mereka meniru masyarakat itu. Sedangkan umat muslimin diwujudkan untuk memegang teraju kepimpinan umat manusia. Oleh sebab itu, mereka harus mengambil segala adat resam mereka itu dari sumber ilahi yang telah memilih mereka, sebagaimana mereka telah mengambil akidah dan agama mereka dari sumber yang sama. Umat muslimin adalah umat yang tertinggi dari umat yang adil dan umat yang adil. Mereka lah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk memimpin umat manusia. Oleh itu, dari manakah mereka seharusnya mengambil fikiran, kefahaman dan sistem hidup mereka? Dari manakah mereka seharusnya mengambil adat resam dan peraturan-peraturan kehidupan mereka? Jika mereka tidak mengambil semuanya itu dari Allah, maka sudah tentu mereka akan mengambilnya dari manusia yang rendah, sedangkan mereka datang untuk mengangkatkan manusia ke tempat yang tinggi. Dakwah Islam bukannya dakwah fanatik. Islam menjamin untuk umat manusia setinggi-tinggi ufuk kefahaman dan pemikiran dan seluruh sistem hidup. Ia menyeru seluruh manusia kembali kepadanya. Bukanlah suatu sikap yang fanatik
apabila Islam memperjuangkan kesatuan umat manusia ditegakkan di atas asas Islam, bukan di atas suatu asas yang lain, dan di asas sistem hidupnya bukan di asas sistem hidup yang lain, dan di bawah benderanya bukan di bawah mana-mana bendera yang lain. Orang yang menyeru anda kepada kesatuan kerana Allah, kesatuan dalam pemikiran dan kefahaman yang paling tinggi, dan kesatuan dalam sistem hidup yang paling baik, dan di samping itu ia enggan menukarkan kesatuan itu dengan penyelewengan dari jalan Allah dan kejatuhan dalam gaung-gaung jahiliah, bukanlah seorang yang fanatik, yang boleh juga disifatkan sebagai seorang yang fanatik, tetapi fanatik untuk kebaikan, kebenaran dan kebagusan. Kaum muslimin yang menghadap kepada kiblat khas dan tersendiri itu pastilah memahami konsep menghadap kiblat itu, iaitu kiblat itu bukannya semata-mata tempat atau hala yang dihadapkan oleh kaum muslimin di dalam solat. Tempat dan hala itu hanya melambangkan semata-mata, iaitu lambang kelainan dan pengkhususan, iaitu kelainan di dalam pemikiran dan kefahaman, kelainan saksiah, kelainan matlamat, kelainan minat dan cita-cita, dan kelainan entiti. Umat muslimin harus menonjolkan entiti tersendiri. Umat muslimin yang wujud pada hari ini di tengah-tengah berbagai-bagai pemikiran jahiliah yang memenuhi muka bumi ini, di tengah-tengah berbagai-bagai matlamat jahiliah yang dituju oleh penduduk bumi, di tengah-tengah berbagai minat dan cita-cita jahiliah yang menarik hati seluruh manusia, dan di tengah-tengah berbagai-bagai bendera yang dikibarkan oleh semua bangsa, umat muslimin pada hari ini amat memerlukan kepada ciri kelainan dengan saksiah Islamiah yang tersendiri, yang tidak bercampur aduk dengan saksiah-saksiah jahiliah yang ditonjolkan sekarang. Juga kelainan dengan pemikiran dan kefahaman yang tersendiri terhadap alam al-wujud dan terhadap hayat tanpa bercampur aduk dengan cara pemikiran-pemikiran dan kefahaman-kefahaman jahiliah yang menonjol sekarang ini. Kelainan dengan matlamat-matlamat, minat-minat dan cita-cita yang sesuai dengan saksiah dan cara pemikiran itu. Kelainan dengan satu bendera yang tersendiri yang membawa nama Allah yang Maha Esa sahaja, hingga mereka dikenal sebagai umat adil yang dilahirkan Allah bagi manusia untuk memikul amanah akidah dan warisannya. Akidah Islamiah merupakan satu sistem hidup yang lengkap. Sistem inilah yang membezakan umat muslimin yang memegang teraju khalifah di bumi dan menjadi pewaris agama Allah, menjadi saksi terhadap umat manusia, dan menjadi ummah yang ditugas memimpin seluruh umat manusia kepada Allah. Penegakan sistem ini di dalam kehidupan unit muslimin itulah yang dapat memberi ciri kelainan kepada mereka dari segi saksiah dan entiti, dari segi matlamat dan minat-minat, kecenderungan dan dari segi bendera dan gelaran. Ia juga memberi tempat kepimpinan kepada mereka yang memang dijadikan untuk mereka. Dan kerana kepimpinan inilah umat muslimin dilahirkan untuk umat manusia. Tanpa sistem hidup ini, umat muslimin akan hilang di tengah gelanggang pergolakan dan mempunyai sifat-sifat yang samar-samar dan tidak terkenal, biar bagaimana hebat sekalipun mereka memakai pakaian-pakaian, menyebar dakwah-dakwah dan mengibar bendera-bendera. Dari pembicaraan selingan yang sehubungan dengan peristiwa peralihan kiblat ini, kita kembali semula menghadapi nas-nas Al-Quran dengan huraian-huraiannya yang terperinci. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.